So, pada hari ini saya akan berkongsi tentang apa itu dipanggil arkeologi maritim di Malaysia. So, sedikit latar sejarah dia. So, ini antara topik-topik ataupun subtopik yang saya akan bincangkan pada hari ini kepada anda semua. Dan saya harap sekiranya di kalangan anda yang berminat dalam bidang ini kena fokuslah, ya. Ataupun kalau sebagai pengetahuan, ambil ataupun dengar sebagai pengetahuan dunia, sebab ini bidang-bidang baru di Malaysia. So, apa itu arkeologi maritim? Dia ada beza arkeologi maritim dengan arkeologi bawah air. Misalnya kita jelaskan di sini. Lepas tu ini terminologi, istilah-istilah yang terapung dalam bidang ini. Lepas tu latar belakang arkeologi tapak-tapak, evolusi pembuatan kapal, teknik peralatan, penemuan dan kesimpulan. Dalam penemuan saya akan kongsikan sedikit tentang penemuan terkini aktiviti arkeologi maritim. Dan kalau nanti tolong ingatkan saya, tapi saya terlupa sebab saya ingin berkongsi dengan anda semua tentang kerjaya sebagai seorang ahli arkeologi maritim di Malaysia. Sebenarnya banyak orang tak tahu, ya, begitu luas. Dan orang ingatkan kebaikannya apabila belajar arkeologi, keluar-keluar jadi guru, jadi kurator, paling kuat pun jadi pensyarah. Wahal sebenarnya ada banyak lagi bidang yang kita boleh ceburi dalam untuk kerjaya dalam bidang ini. So, saya rasa perkongsian maklumat berkaitan dengan kerjaya sebagai seorang ahli arkeologi juga penting untuk saya dedahkan kepada anda semua, kerana anda masih muda, agresif, semangat sebagai pelajar. Jadi manalah tahu satu hari bercita-cita nak jadi arkeologis lah, ya. Okey. Dan sepanjang perbincangan kita ini, kalau kita secara informal lah, maksudnya kalau anda ingin bertanya soalan, sebarang soalan, just stop me and then tanya. It's okay, ya. Okay. So, ini sedikit latar belakang tentang pengenalan apa itu arkeologi, sejak arkeologi maritim, dan ia bermula sejak bila, ya. So, secara umum ni apabila bercakap tentang isu tajuk maritim ini, kelautan, ilmu kelautan ini, nak tak nak manusia itu mesti bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Itu asas, basic manusia, ya. Basic naluri manusia ni ada 3 ke tak salah saya masa tu belajar dulu. Apa keperluan asas utama manusia? Makan, wajib. Tak kira lah prasejarah ke apa ke, tak makan tak boleh, tak hidup. Makan, minum, pakaian non necessary. Okay? Perlindungan is necessary, wajib, ya. Walaupun tempat tu dalam gua, manusia secara semula jadi, secara otomatik akan cuba melindungkan diri mereka. Sama ada tempat perlindungan itu di kawasan yang bagi kita agak kuno, agak primitif, tetapi itulah naluri manusia, ya. Sebab perlindungan penting. Dan bergerak, manusia tidak akan duduk statik, dia akan bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Jadi dari segi data-data arkeologi yang kita perolehi, apabila dikaitkan dengan arkeologi maritim ataupun arkeologi bawah air di negara kita, didapati bahawa terdapat bukti tetapi tidak sahih. Okey, ada sebahagian kecil bukti bahawa manusia ni dia bergerak menggunakan jalan air, pengangkutan air sejak ribuan tahun dulu, iaitu sejak zaman prasejarah. Itu ada bukti. So, antara buktinya ialah apabila para penyelidik ataupun arkeologis membuat kajian penggalian atau ekskavasi di tapak-tapak arkeologi, terutamanya di zaman prasejarah. Jadi kita discover beberapa bukti berkaitan tentang adanya pergerakan manusia itu melalui jalan air. So, apa bukti dia? Bukti dia ialah melalui lukisan-lukisan yang terdapat pada dinding-dinding dua zaman prasejarah.
saya tunjukkan. So dalam dinding itu terdapat mereka melukis. Dulu tidak ada tradisi penulisan pada zaman awalnya. Jadi dia express ataupun menyatakan sesuatu itu melalui lukisan. Ya, mereka tidak ada tradisi tulisan, tapi mereka melukis, menggambarkan kehidupan mereka pada waktu itu, pada ketika itu. Ya, kalau mereka memburu, mereka akan lukis. Dan itu tunjukkan. Ya, itu asaslah, asas. Bagaimana kita mengkaji asal usul cara hidup ataupun kebudayaan manusia itu berdasarkan bukti-bukti seperti ini. Ya. Lepas tu apabila lama-kelamaan, ya, jadi biasanya segala teknologi ataupun perkembangan kreativiti ataupun penciptaan manusia ini biasanya bermula pada keadaan yang sangat ringkas, simple, kepada yang more kompleks, lebih baik dan lebih baik, sehinggalah sampai zaman sekarang sangat canggih. So the next step after itu, kita dapat kesan bahawa semasa penggalian dilakukan, terdapat sisa-sisa penemuan perahu, bukan kapal, perahu ataupun kolek dipanggil waktu itu, di mana yang kita mempercayai bahawa itu semua adalah peninggalan manusia pada zaman tersebut, sekurang-kurangnya pada zaman kerajaan awal. Dalam arkeologi ini dia ada period-period dia, ini secara umum, prasejarah, proto-sejarah, penyawan dan zaman sejarah dan begini. Okay. So memang terdapat beberapa serpihan ataupun koleksi, baik zaman prasejarah kita tak jumpa for sure, zaman proto, zaman kerajaan awal jumpa, dan banyak terdapat bukti-bukti penemuan perahu purba ini, iaitu pengangkutan pada zaman awal ini. Di Malaysia tak banyak, cuma satu ya memang terkenal. Kalau siapa jurus dalam bidang ini dipanggil the Pontiac Boat, ya. Dan terdapat beberapa isu terkini penemuan di Kedah misalnya, tapi belum dapat dibuktikan dengan nyata. Kalau di sekitar alam Melayu ini, terutamanya di Indonesia, memang kita dapat banyak bahan ataupun banyak sumber mengatakan bahawa terdapat bukti pembuatan perahu purba ini. So sekarang dah boleh nampak dia punya sequence, dia punya kronologi, bagaimana manusia pada tahap awalnya bergerak dari satu tempat ke satu tempat melalui jalan air daripada penciptaan kreativiti mereka sendiri. Kita tahu, just melukis, tak ada bukti, tak ada bukti, dan itu benda lama, mudah hancur, mudah rosak. Lepas tu bila zaman berikutnya, zaman kerajaan awal atau proto, kita jumpa bekas ataupun sisa-sisa perahu. Okay? Benda ni semua telah diuji secara saintifik, terutamanya kita gunakan kaedah Kapasi 14 ataupun kronologi, ya, ataupun terminologi ataupun termoluminesin untuk mengesan usia serpihan ataupun sumber perahu awal itu. Okay? The next, kita juga akan bincang berkaitan dengan fungsi ciptaan pengangkutan air pada waktu itu. Okay? Fungsinya sudah semestinya untuk bergerak daripada satu tempat ke satu tempat yang lain lah. Mula-mula mungkin jaraknya sangat dekat, mungkin contoh daripada Bangi ni ke Jendera Bilik misalnya. Bila cakap Jendera Bilik baru saya teringat. Rekod ataupun sumber kajian arkeologi di Selangor, di area Bangi kita ni, pernah dilakukan oleh mantan arkeologis yang terkenal juga, tapi beliau dah mention, saya nak berhubung sekarang, dan Puan Leong Saleh di Jendera Bilik. Beliau dah mention nama dah, dan bekerja sebagai pensyarah di Jabatan Sejarah di Universiti Malaya. Dan semasa beliau membuat penggalian di area Jendera Bilik ni, ditemui ya dayung lama zaman prasejarah, baru saya teringat. So itu antara penemuan menarik di Jendera Bilik. Tanya sungai, dulu sini besar sungai dia, bukan macam sekarang. So dari bergerak dekat
dekat, mula-mula dekat, mungkin alur-alur sungai, sebab mereka takut, mereka tidak boleh bergerak di lautan waktu itu, sebab laut luas, mereka takut tidak ada teknologi itu. Sehinggalah lama kelamaan memakan masa ribuan tahun apabila penciptaan manusia terhadap pengangkutan air, terutamanya bot-bot ataupun kapal-kapal ini, banyak istilah dia, tak perlu saya pergi detail. Misalnya lancar, lancang, perahu tebuk, perahu golek, kan, banyak istilah-istilah dia. Dan makin besar fungsi dia, maka pergerakan mereka pun makin bertambah jauh. Dan fungsi pergerakan mereka juga dah berubah. Mula-mula mungkin nak family dekat-dekat, kan, lama-kelamaan sebagai medium pengangkutan berskala besar dan bergerak jauh sehingga boleh membuat jalinan hubungan antara negara di rantau ini, ya, kawasan-kawasan besar. Dan maka waktu itulah proses-proses perdagangan antarabangsa bermula. Pernah dengar tak istilah-istilah misalnya The Maritime Silk Road? Pernah dengar? Ada pernah belajar? Ada pernah dengar? Ada pernah dengar? Ambil sejarah, orang sejarah biasanya kena tahu benda tu asas. Maritime Silk Road, and then the Spice Route, ya, itu antara bukti-bukti pergerakan manusia, sama ada melalui jalan darat ataupun jalan laut jauh, ya. So kita lihat pula dari segi bahan buatan perahu itu. Okey, biasanya daripada awal tu daripada kayu lah, pokok-pokok yang kita rasa ia boleh tahan lama di air. Tetapi pada zaman awalnya mereka menggunakan bahan asas yang sangat simple, yang sangat mudah, seperti pokok-pokok pinang misalnya, ditebuk tu dipanggil koleh ataupun istilah perahu tebuk. Saya pernah juga ikut sekali, terutamanya di kalangan masyarakat orang asli dalaman, mereka pada waktu itu mereka bergerak dari satu tempat ke tempat menggunakan perahu tebuk, ya. Mereka buat perahu dari batang-batang kayu, ya. Dan seterusnya, again, teknologi semakin lama semakin bertambah baik dan kualiti penciptaan pengangkutan air itu makin bertambah baik. Dan kita lihat pada hari ini, tak boleh ceritalah, ya, kapal sebesar-besar, bangunan dan sebagainya lah. Itu antara bagaimana kronologi pemikiran manusia mencipta alat pengangkutan air ataupun penting daripada zaman prasejarah, zaman proto-sejarah, zaman kerajaan awal hinggalah ini. Okey, itu pengenalan, boleh nampak very clear, kan? Saya tak nak pergi berat, saya tak nak pergi serius, sebab ini cuma sebagai satu perkongsian pengenalan apa itu bidang arkeologi maritim, terutama kepada kedua pelajar saya ni, ya, sebab mereka ada task yang saya beri, sesuai saya buat hari ini perkongsi untuk mereka, tapi mereka boleh datang. So next, ini antara bukti penemuan yang saya kata tadi tu, tentang penemuan perahu. Ini di Thailand, ya. So paper ini kami terbit di jurnal The International Nautical Archaeology, okay? Dan alhamdulillah telah diterbitkan pada 2017. So ini antara bahan bukti lah. So nak buat paper-paper berkaitan dengan ini bukan sedang 3-4 orang buat kajian, baru keluar satu paper, kan? Ini antara ini kapal-kapal ni semua, ya. So ini makan masa lama lah. Okay. So ini tadi apa yang saya ceritakan, bukti-bukti penemuan zaman maritim zaman prasejarah itu di Asia Tenggara, di lukisan-lukisan gua, misalnya di Gua Niah apa semua tu, ya. Gua Niah, Gua Kelawar, Gua Harimau, ya, dan sebagainya. Okay, ini di Sulawesi, ya, dan sebagainya. Itu antara asas. So selain daripada itu, ini juga merupakan satu lagi tradisi
manusia di alam Melayu ini, terutama ini dipanggil gendang dongson. Kita dengar gendang dongson. So gendang dongson ni dia dibuat oleh orang masyarakat pada zaman prasejarah lebih kurang 5,000 tahun dulu, dan kebanyakannya ditemui di negara Vietnam. Okay. So kalau you pergi Vietnam itu, dongson ni, gendang dongson merupakan salah satu dia punya trademark kan. When you go to Ho Chi Minh, misalnya Hanoi, ya, mesti ada. Kalau di kuil-kuil mereka itu, mereka letakkan ini sebagai lambang. Sebab ini merupakan teknologi ataupun ciptaan masyarakat Vietnam pada zaman prasejarah. Dan sekali lagi, dalam gendang itu mereka ukir. Gendang ini dibuat daripada tembaga, gangsa, dan kita ada gangsa dan besi. So dalam penciptaan mereka itu, mereka mengukir lambang-lambang ini. Again, perahu. See? So dari situ, sebab tu kadang-kadang arkeologis biasanya deal dengan benda-benda ataupun dipanggil material culture, iaitu budaya kebendaan manusia dulu. Kita tidak deal dengan manusia yang hidup, kita deal dengan benda-benda hasil buatan mereka. Jadi melalui hasil ciptaan mereka itu dah para arkeologis akan menginterpretasi pemikiran mereka melalui setiap aspek, dari segi ukiran, motif, kekasan dan sebagainya. So ini antara salah satu bukti lah. Dalam gendang gangsa itu terdapat banyak imej-imej yang berkaitan dengan ilmu pelayaran. Okay. So ini juga. Dan kalau kita lihat, ini lebih kurang 2,000-3,000 tahun lalu, zaman logam ini. Dan kalau kita lihat imej-imej seperti ini pakaian ni contoh ya. Ini dari segi pakaian ni, tengok ni pakaian apa ni? Pakaian orang tradisional, ataupun local indigenous punya clothes. So semasa saya pergi Mesir, dan melawat piramid di sana. So imej-imej di Mesir juga waktu yang hampir sama, 3,000 tahun lalu, zaman-zaman Fir'aun itu. Kalau kita lihat misalnya imej di Bizu Mesir dan di piramid ataupun di makam-makam Mesir, di kubur Mesir itu, raja-raja Mesir itu, Fir'aun itu, terdapat ukiran-ukiran yang lebih kurang macam itu. Dari segi pakaian, hiasan mereka, topi mereka, baju mereka, ya, dan diasimilasi dengan keadaan alam semula jadi. Ada imej-imej seperti burung, ada. Kalau senang semua pernah nampak kan, imej-imej tutukan hamun misalnya kan, Fir'aun. Kalau kita Google dalam sejarah Mesir purba, nampak imej-imej seperti seakan-akan begini, ya. Itu antara period itulah. So tadi zaman prasejarah, sekarang ni kita pergi kepada pelayaran dari zaman kerajaan awal. Seperti mana yang saya jelaskan tadi, kalau di Malaysia ini yang terkenal ialah The Pontianak. Ya, kita jumpa, bukan kita je jumpa, yang jumpa ialah pengaji British ni, events pada 1926, secara tidak sengaja. Dan diorang telah mengeluarkan hasil tulisan mereka dalam jurnal Jambras ini, dan telah diterbitkan dalam Jambras bertajuk Further Notes on the Old Boat Found at Pontianak, Saudara Pahang. Jadi ini merupakan salah satu bukti menunjukkan antara kapal purba pertama ditemui di Malaysia dan antara yang tertua di Asia Tenggara. Antara, tak tua sangat, tetapi antara, ya. So malangnya tak tahu, sepatutnya benda ni berada di Pahang, tapi tak tahu di mana sebenarnya. Ada setak tak ada ikut. Dan ini merupakan nasib baik mereka waktu itu melukis. So inilah antara lukisan-lukisan yang dilukis oleh mungkin Gibson Hill ataupun HHN Events itu.
dan mereka melukis. Inilah penemuan sisa-sisa perahu purba tersebut, ya. So kalau kita lihat dari segi teknologi dia, ini ialah kayu, tak tahu kayu dibuat dari mana, kemungkinan di alam Melayu ni juga, dan mereka sulam seperti jahit di bahagian-bahagian dasar dan juga macam badan perahu itu. So ini lebih kurang macam ni lah bentuk ni. Selepas dikaji, dianalisis bentuk perahu yang ditemui dan mereka melukis, so lebih kurang macam ni. Menggunakan perahu yang terawak tak besar sangat. So ini antara bentuk-bentuk yang kita jumpa di Pontian Boat tadi tu. So sumber-sumber begini penting. Kalau siapa nak buat kajian berkaitan dengan sejarah dan arkeologi, kena rujuk sumber-sumber berkaitan ini. Okay? So ini rekod penemuan perahu di alam Melayu, seperti yang di Sumatera, ya, di Jawa, di Filipina, di Pulau Bangka, ya. Ini banyak. So antara banyak-banyak ini, penemuan yang paling menarik dan agak terkini sekitar tahun 2000 di nombor ni, kapal Belitung Pulau Bangka. Kalau you tengok dalam YouTube ataupun you Google sekarang ni, you boleh jumpa ni. So kapal Belitung ni, dia menariknya pertama kerana dia masih lagi utuh. Taklah utuh sangat, maksudnya dah hancur, tetapi artifak ataupun barangan yang dibawa dalam kapal ni telah menyebabkan beberapa negara bukan perebut ingin terlibat dalam kajian ini. Dijumpai di Indonesia, di Pulau Bangka, tapi pengkaji daripada Australia, ya, saya kenal pengkaji itu. Dan kapal Belitung ni telah membawa banyak khazanah-khazanah harta karun lah, dan jumlah dia jutaan dolar US, jutaan. Antara yang ditemui ini ialah, kenapa dikatakan pada abad 18 kerana salah satu buktinya ialah mereka menemui banyak porselin daripada China, iaitu pada zaman Tang Dynasty. Tang Dynasty ini dari zaman Cina sekitar abad yang ke-8, banyak ditemui dalam kapal Belitung itu. Dan selain daripada itu, jumpa juga banyak tempayan emas, gading. Itu semua benda-benda yang nilainya jutaan ringgit, ya. Dan di Museum Nasional Singapura, mereka sanggup beli jutaan dolar Singapura hanya membeli tempayan saja untuk kajian mereka. Daripada koleksi keseluruhan Belitung Wreck, Belitung Wreck itu hanya beli tempayan je, benda lain belum lagi. Okey, tapi itulah, inilah antara bukti-bukti yang agak grand tentang arkeologi maritim yang berhubungan kapal di alam di rantau ini. So, okey, ini juga menarik. Siapa pernah pergi Borobudur? Ada pernah pergi? Tak pernah? Okey, tak apalah. Kalau ada satu hari ada masa, boleh pergilah. Di Magelang ataupun di Yogyakarta, daerah Magelang, terkenal dengan candi ni, Borobudur. Semua orang tahu kan, pernah dengar, tapi mungkin tak pernah pergilah. So di candi Borobudur itu terpahat, dia ada 7 tingkat. Zaman pengaruh Buddha, sekitar abad yang ke-9 Masehi, dan semasa zaman pemerintahan kerajaan Sailendra yang membina ini. Okey. So setiap tingkat ataupun ruangan yang terdapat pada candi Borobudur ini, terdapat ukiran-ukiran, banyak ukiran-ukiran yang menggambarkan, melambangkan kehidupan masyarakat pada waktu itu. Tidak kira sama daripada peringkat bawahan sampai atasan, ya. So mereka akan kebanyakannya mereka akan pahat dan ukir di dinding-dinding candi Borobudur itu tentang
kehidupan masyarakat. So, salah satu penemuannya adalah ini. Mereka mengukir kapal-kapal purba waktu itu. Again, see? Ada 7 image, tak silap saya, kapal besar, bahtera yang digunakan oleh masyarakat pada itu. Itu abad yang ke-9 Bayangkan 9 maksudnya 800 tahun 800 tahun 800 lebih masih kan. So dah lama sangat, 2000 tahun dah. Okey, dan di bawah candi itu terdapat satu galeri ataupun mini museum. So mini museum itu terdapat pembinaan miniature kapal yang bentuk dia, saiz dia dan image dia dan fungsi dia sama sebiji seperti mana yang terdapat pada ni, yang terdapat pada image yang pada motif pada candi Borobudur tadi. Okey. So benda ni nama ni adalah Samudra Raksa Kapal Borobudur. Okey. Dan uniknya lagi, kapal ini disiapkan dalam tempoh 6 bulan. Okey. Dan digunakan dan dipraktikkan berlayar, betul-betul berlayar ni. Dari sejarahnya, kapal ini pada waktu itu pernah berlayar daripada Indonesia ke Afrika Selatan. Yang mereka lakukan sekali lagi, tak silap saya pada tahun 2003 kalau saya tak silap. Ada dia rekod itu. Dan ini antara tarikan utama pelancong. Selain daripada melawat Candi Borobudur, mereka akan masuk sini, bayar tiket, masuk dalam ni, tengok. Ya. Sebab itulah pentingnya, seronoknya. Dan bila kat sini ada korektor, ada apa pegawai yang menjelaskan tentang sejarah perbuatan kapal ini dan dia bergerak macam mana. So again pada tahun 2003 kalau tak salah saya lah, boleh check balik, dia berlayar daripada sini ke Afrika Selatan, mungkin Ghana kata saya. Ini betul. Memakan masa 6 bulan. Dalam kapal ni bawa lebih kurang 6 orang kru. 6 bulan tau, daripada Indonesia ke Afrika, sampai bayangkan 6 bulan. Kena badai, ombak, ribut, taufan, dia berasah. Dan sampai sana di dispenter, buka balik, fly balik dan pasang balik kat sini. Itu bagi saya satu contoh kajian yang amat menarik berkaitan dengan bidang ini, di mana pihak sana membuat inisiatif sampai tahap itu sekali menarik kita masih baru, masih baru nak develop. Okay. Mereka dah sampai tahap ini. Begitu juga kalau banding dengan Thailand, kita jauh ketinggalan dalam bidang arkeologi maritim ni. Mereka dah ada pusat pendidikan dan pusat kajian, UAD dipanggil, Underwater Archaeology Division di Chanthaburi, negara Thailand. Museum dia besar dan ada tempat latihan untuk mereka-mereka yang ingin mencuburi dalam bidang ini di kawasan Asia Tenggara dan Asia Pacific region di bawah seliaan UNESCO. Okay. So ini sedikit terminologi lah. Apa itu arkeologi maritim? Dia beza arkeologi maritim dengan arkeologi bawah air. Ya. Untuk pengetahuan umum ni lah. Saya tak pernah pergi detail, sebab nanti detail saya akan jelaskan kepada dua orang nanti. Okay. So ini apa itu arkeologi maritim, kan? Merupakan kajian yang berkaitan tentang ilmu kelautan manusia. Tak semestinya di laut saja, kadang-kadang kan? Apa-apa yang ada hubungan dengan ilmu kelautan, sama ada perahu, sama ada ciptaan dia, sama ada tempat dia, settlement dia, dan sebagainya. Okey, sekarang kita fokus pada di Malaysia. Oh, sekejap dah lebih kurang 1 jam dah. 46 minit. Okey. Pada amnya, kalau kita nak anggap, kalau kita nak cari
pakar tempatan boleh dikatakan tiada. Saya berani cakap itu. Ya. Sebab itulah sejarah perkembangan arkeologi maritim di Malaysia ni pada tahap awalnya cuba diterokai oleh mantan pensyarah saya, Profesor Emeritus Datuk Nik Hassan. Itu untuk guru saya lah, dulu juga sebagai fellow kita di Atma ni, dan beliau dah mention pun di dalam sejarah tu. Pada tahun 1996 kata saya, betul lah, 1997, kita dah buat satu MOU kerjasama antara UKM dengan The Oxford Marine Archaeology Team. The Oxford Marine, saya ingat lagi waktu itu saya macam kamu lah. Masih lagi baru sebagai tutor di sana. Dan kita tidak pakar, tetapi kita cuma bagi kerjasama. So waktu tu yang lead untuk UKM ni adalah Datuk Nik lah, Datuk Nik sebagai tim daripada Malaysia kerjasama dengan Oxford dan mendapat iktirafan waktu tu, bukan senang dengan kerjasama dengan Oxford. Mereka buat satu salvage activity di perairan Port Dickson. Nanti saya tunjukkan. So akhirnya penemuan tu agak menarik dan diiktiraf oleh kita kerajaan. Itu antara cubaan pertama kali kerjasama kita dengan pihak luar berkaitan dalam bidang Indonesia pada tahun 1996 itu. First time indeed. So yang nombor dua, dalam bidang maritime archaeology ini, yang lebih ke hadapan, lebih menonjol ini ialah daripada pihak swasta, private company. Okay, mereka akan create company secara legal, secara mematuhi undang-undang dan ikut peraturan negara, dan mereka membuat kerja-kerja salvage, ekskavasi, arkeologi di Malaysia. So antaranya salah satunya lah, dan High Marine Archaeology Sdn Bhd lah, antaranya awal lah. Okay. Dan ada juga beberapa buah syarikat lain yang cuba bergerak seperti Nanhai di rantau Semenanjung ini terutamanya, dan juga di Sabah semua. Tapi ya, salvage apa? kerja penyelamat. Penyelamat. Yang penyelamat mengambil, ya. Berbeza dengan ekskavasi. Okay. So dipelopori oleh syarikat-syarikat swasta, dan mereka ini memerlukan modal yang agak besar, tetapi hasilnya juga besar. Ya, sebab kerja-kerja berkaitan dengan arkeologi maritim ini memerlukan kos yang sangat tinggi. That's why mereka perlukan modal yang besar, dan hasilnya juga harus berlipat kali ganda. So ini antara yang kita pernah kenal lah, nama-nama penyidik, bukan penyidik lah, maksudnya penggiat dalam bidang ini yang pernah buat kerja-kerja salvage di Malaysia. Ya. So hasilnya ini memang terkenal lah. Ditemui 9 buah kapal karang di Semenanjung Utara Melayu, Semenanjung Malaysia, dan telah dibukukan tu. Ini antara perempuan lah, dan yang Turiang, perempuan dan sebagainya. Sepanjang lebih kurang 10 tahun, ya, 10 tahun dia buat aktif sekitar akhir tahun 1990-an dan 2006-2007 last kali, ya, 2005-2006 last kali. Okey, ini pula peta menggambarkan penemuan-penemuan tapak kapal karam di Asia Tenggara. Ya, kalau kita lihat di sini, banyak yang di sini daripada di Vietnam, macam Hoi An ni memang terkenal. Okey, Buntau. Kalau di Semenanjung Teluk Thailand ni, Gulf of Thailand ni, kita jumpa di Sintai Longkuan, di area sini, ya, di Ranong, di Chantaburi, itu antara site saja. Kalau kat Malaysia ni sepanjang Pantai Timur ni banyak. Okey, sepanjang Pantai Timur ni banyak, dan di Melaka juga ada, tapi belum lagi orang buat kajian secara serius. Dan di Kepulauan Filipina, Indonesia ni, of course, banyak sangat kapal karam, sebab di sana lagi banyak pulau. Ya.
So banyak sangat hasil kebakaran di sana. So ini antara dia tadi ni Pulau Bangka tadi ni, Belitung ni nampak ni. So ini dia yang porselin zaman Tang abad ke-8 itu yang ditemui di sini. Yang saya cerita tadi. Ini yang penemuan yang terbaru lah, ini kan, yang terbaik. Okay. So ini sedikit perkongsian tempat-tempat kebakaran di Asia Tenggara. Okay. Ini antara yang paling penting saya nak kongsikan. Tahun 2005 saya dipinjamkan ke UNIZA sebagai fellow penyidik kanan. Penyidik utama di sana selama setahun. Dan pada waktu itu saya diminta oleh pihak perusahaan universiti supaya create ataupun develop satu bidang baru selain daripada arkeologi darat yang telah lama juga kita ceburi. Lain tidak, iaitu yang bidang baru itu maksudnya ialah dia bidang ni lah, air. Jadi waktu itu saya ni seorang diri bersendirian, ada sedikit ilmu asas saja tentang arkeologi maritim ni, baca-baca tahulah. Tetapi nak buat betul-betul tu memang zero, start from zero. Okay. So apa modus operandi saya waktu itu? Nak tak nak kena usaha lah, bertanya, survey, siasat, membaca, research sikit macam mana nak develop bidang. Okay. Akhirnya diringkaskan cerita, tak nak cerita panjang, diringkaskan cerita. Saya ditemukan dengan orang-orang yang berkaitan dalam bidang ini, dan waktu itu mereka itu semua ialah di kalangan para penyidik ataupun pegawai daripada UMT waktu itulah 2015-2016. Dan mereka juga berkongsi pengalaman dengan saya. Mereka kata mereka ada jumpa tapak kebakaran di satu tempat, ada jumpa banyak bahan-bahan seramik, tetapi mereka tidak tahu apakah bahan itu. Dan pada waktu yang ditemui itu ialah bahan-bahan tersebut ditemui oleh para nelayan tempatan pada tahun 2012 dan pernah pun masuk dalam akhbar tentang penemuan tersebut. Tapi waktu itu kita masih lagi baru dan kita tidak tahu, kita tak kenal pasti artifak yang ditemui itu wujud sejak bila. Jadi pada waktu saya bertemu dengan mereka pun bawalah beberapa serpihan sampel dan tunjukkan kepada saya, dan saya pun jelaskan kepada mereka, oh saya kenal artifak ini daripada ini, asalnya daripada ini, daripada ini, dan mereka terkejut lah. Dan akhirnya daripada situlah bermulanya bibit-bibit permulaan bagaimana saya daripada bidang ini dan bekerjasama dengan banyak pihak, terutamanya dengan pihak Universiti Malaysia Terengganu, Jabatan Warisan Negara dan sebuah syarikat swasta yang banyak membantu kita dalam hal untuk membangunkan bidang ini di negara kita, iaitu Uzma Sekalian Berhad. So kerjasama antara beberapa agensi, misalnya kita, UKM, UMT, Jabatan Warisan Negara, Uzma, Lembaga Muzium Negeri, akhirnya Alhamdulillah pendedahan bidang ini di negara kita mula berkembang daripada saat itu secara rasmi, sebab kita ada banyak buat MOU antara beberapa agensi tersebut, misalnya antara UMT dengan Jabatan Warisan Negara, dengan pihak yang memberi sponsor itu dengan pihak UMT dan sebagainya. So pada tahun 2016 itu, saya daripada zero tu saya terpaksalah develop bidang ni sendiri, belajar, ambil license dan tersebut. Dan ini contoh antara pertama kali saya buat survey underwater archaeology. Nampak tak yang Mamat pakai seluar belang-belang? Ini saya kan ni. So yang ni ialah tim saya daripada UMT, Cik Baharif. So ini merupakan first event, langkah pertama saya turun melihat tapak dan survey
melihat keluasan tapak. So ini antara rekod dia lah. Ya. Tak berapa dalam, lebih kurang 18 ke 20 meter, tak dalam kan? So ini antara kerja-kerja survey pada tahap awalan. Macam mana kita buat kerja-kerja pengukuran mengikut kaedah arkeologi yang sebenar di dalam air, dan segala kaedah kajian metodologi yang kita lakukan ini kita bukan buat sesuka hati, ya. Kita bincang dan kita akan mengikut semua kebanyakan kaedah-kaedah kajian mengikut UNESCO punya guideline from underwater archaeology, underwater maritime archaeology, guideline daripada UNESCO lah. Jadi kita buat according to the standard rules from the UNESCO. Dan berbalik pada sebelum ini, penemuan-penemuan beberapa buah kapal karam di Asia Tenggara itu, di Semenanjung kita ni, yang dilakukan oleh beberapa orang daripada syarikat swasta itu, mereka hanya melakukan kerja-kerja penyelamatan, itu salvage, bukan buat kerja-kerja seperti yang kita lakukan ini. Yang saya cuba develop ini bukan saja dalam bidang ini, memperkenalkan dalam bidang ini, tapi juga develop satu kaedah betul-betul punya kaedah arkeologi maritime excavation dan salvage. Jadi kita grade, kita buat survey secara proper seperti mana yang terdapat dalam gambar ni lah. Untuk yang sebelum-sebelum ni, bukan mereka tidak boleh buat macam ni, tapi oleh kerana faktor persekitaran. Sebab kalau dalam sangat, agak sukar bagi manusia itu berada lama di dalam air. So banyak faktor lah, misalnya dari segi visibility, arus, kedalaman, tekanan dan sebagainya. Jadi mungkin waktu itu bagi saya mereka tidak melakukan proper archaeological excavation. Mereka hanya melakukan salvage oleh kerana faktor-faktor risiko tadi tu lah. Mereka hanya salvage je, ambil dan rekod je kan. Tetapi alhamdulillah tapak kita ini yang kita baru temu ini kita buat mengikut garis panduan yang sebenar pada arkeologi underwater ya. So ini contoh ya, bagaimana kita turunkan frame tapak ataupun trench itu ramai-ramai ya, dalam air. It's very challenging, tetapi itulah dia, harus lakukan benda ni kalau siapa nak jadi underwater archaeologist. Kena menyelam, dan sudah tentu dalam air kerja dia tak sama di darat ya. Risiko banyak benda kita aspek. So betul lihat bagaimana kita beramai-ramai dalam pasukan kita ini membuat grid di dalam laut ya. Buat grid dalam laut bukan senang kan. Ini antara contoh ya. So ini merupakan saintis daripada tim kita orang, dan kita punya station ialah di Pulau Bidung. Segala sampel-sampel yang kita dapat kita akan analisis secara saintifik seperti mana you all lihat dalam ni ya. So inilah antara gambar penemuan pertama kali semasa saya turun di bawah tu. So can you imagine that kita jumpa beribu serpihan artifak, okay, pasu-pasu alat-alat ni, logam, dan ini ialah sisa-sisa kapal. Okey, nampak? Contoh macam mana kita naikkan batu artifak melalui meter-meter macam ni. Okay. So ini antara betul-betul real ataupun hal yang hanya jumpa lah kalau jumpa betul. So ini bagaimana kita daftar dan collect artifak dalam air. So saya hanya tunjukkan gambar,
You tengok saja. Kalau you boleh imagine lah, kan? Sebab kamu tidak masuk, saya yang masuk. Bagaimana rasa seksa break, ya? Itu saya alami. Tapi seronok, thrill, challenging, tapi seronok. Okay. Buat masa ni, tapak saya itu dah 2 kali kita buat salvage. Boleh dikatakan dia punya peratusan yang kita naikkan lebih kurang 5%. Maksudnya lagi 95% berada kat situ, dengan bangkai kapalnya, dengan artifak-artifak yang lainnya, banyak lagi terbawa. Jadi sebab itulah kita, insyaAllah kita akan jadikan kawasan itu sebagai hub penyelidikan underwater archaeology atau maritime archaeology di Malaysia untuk masa depan. Dan sebab tu saya pun kadang-kadang bila saya lagi talk ini, saya selalu open pada bakal-bakal yang ingin meneruskan dan minat dalam bidang ini in future. So ini gambar yang saya ambil, ini bukan gambar saya, ini gambar daripada pameran-pameran di Jabatan Museum. Ini juga ada perempuan. Ini gambar saya lah. Bagaimana mula-mula sekali saya jumpa ni. So di antara perempuan. So far apa yang saya boleh share di sini adalah kita baru jumpa lebih kurang 5 to the max is 10% daripada 3 keseluruhan. Okay, potensi. Kalau kita lihat, amat berpotensi, terutamanya di kalangan lokal di negara kita. Okay. Adalah beberapa buah industri saya tahu yang cuba nak develop bidang ini juga, ya. Ada yang nak hantar bakal-bakal pelajar mereka ke luar negara untuk further study dalam bidang ini. Tetapi benda ni tidak boleh teori saja. Biasanya kita go for theory and practical. Kalau teori saja, saya rasa kita boleh become armchair maritime archaeology. Google ya, semua dapat info. No. Itu bukannya, ya. Sebab tu kalau boleh to be an maritime archaeologist ataupun underwater archaeologist ni kena betul-betul participant observation. Okay, must study, must do research. Okay, theoretically and practically, dua-dua kena ada. Gain your experience, sharing your knowledge, okay, dalam baik dalam tahap local and also international level. And then it takes time. Itu kena hadap lah. Apa-apa benda pun kalau kita nak develop benda baru, kena betul-betul serius dan dia mengambil masa. Ya. Saya berkongsi dengan anda semua ni within 1 or 2 hours only, tapi saya develop bidang ni dah berapa tahun dah. So just to share, okay, it's not easy. So tadi ya, potensi, apa berpotensi. So dalam tempoh terdekat ini, dalam jangka masa begini, daripada hari ke hari, benda ni belum berakhir di sini. Sentiasa melalui proses-proses di mana yang saya paparkan di sini. Maksudnya kerjasama dengan agensi-agensi yang terlibat penting, cuba memperkenalkan bidang ni, okay, to attract, to develop pelajar-pelajar baru, ya, amat penting. Jadi saya harap sama ada anda ataupun rakan-rakan di luar sana yang berminat dalam bidang ini bolehlah meneruskan bidang ni dan boleh bertanya lebih lanjut masa depan. So kesimpulan dia, ini dia. Pertama, saya nampak masih baru di bidang kita. Okay. So dari segi awalnya hanya orang barat yang conquer, yang buat bidang di Malaysia. Kajian sebelum ni bersifat lebih kepada commercialize ataupun kerja-kerja penyelamatan. Sebab dulu punya matlamat utama
di samping untuk memperkenalkan bidang ini di negara kita, selain daripada itu ialah matlamat commercialize. Sebab artifak-artifak yang ditemui di setiap kapal karam itu amat bernilai sekiranya dia berada dalam keadaan yang sempurna, ya. So sebab tu mereka yang terlibat dalam bidang ini sanggup melabur jutaan ringgit ataupun US dollar untuk apa? Untuk mendapatkan hasil dan pulangan yang berlipat kali ganda. That's why saya kata dia beza antara commercialize punya main purpose dengan education dan punya research punya ni agak berbeza. Saya punya approach more to education dan juga research punya approach, dan pihak-pihak di luar sana mungkin dia punya matlamat hampir sama, tapi selain daripada itu ia untuk bisnes ataupun nilai-nilai komersial. Okey, di Sabah Sarawak juga ada, ya. So apa yang cuba saya nak tonjol dan highlightkan di sini ialah kalau bolehlah biarlah makan masa sedikit tak apa, tapi pada masa hadapan bidang arkeologi maritim ini boleh berkembang di negara kita, ya, harapnya. Saya dah banyak channel, saya dah banyak iklankan bidang ini sejak akhir-akhir ini, setahun dua kebelakangan ini. Harap ada pelapis-pelapis yang berwibawa untuk mengangkat dan memartabatkan bidang ini di negara kita in future, hopefully, ya. Dengan keadaan sekarang ni yang very challenging, ya, the pandemic begini, so it is more challenging, tapi tak apa, insyaAllah satu hari ini kita boleh buat. Dan inilah alhamdulillah juga kita mendapat sokongan daripada agensi-agensi kerajaan, terutamanya Jabatan Warisan, yang sentiasa support kita, memberi pandangan, bekerjasama dari segi research. Dari Jabatan Warisan Negara banyak membantu kita. Tanpa bantuan agensi-agensi kerajaan daripada pihak kerajaan negeri misalnya, ya, Majlis Keselamatan Negara misalnya, benda ini tidak akan boleh dilakukan, ya. Alhamdulillah so far semua memberi kerjasama dengan tim kita dengan amat baik, ya. So ini antara matlamat saya lah. Pertama nak develop pelajar dengan khusus latihan profesional. Saya pernah adakan latihan ni di UMT Bengkel selama 3 hari tahun 2017, 3 hari di sana. Siap teori dan praktikal. Saya bagi talk 2 hari, ya, bagi hari jam dia. Lepas tu saya bagi latihan. Lepas tu kita boleh menyelam kat swimming pool. Untuk mereka yang pandai menyelam lah, yang ada license diving lah. So daripada hasil daripada workshop tu, makin lama makin berminat lah. Ramai yang berminat, ya. Dan apa yang saya juga tekankan ialah ni aspek ni, kajian secara bersistematik dan saintifik mengikut garis panduan yang dikeluarkan oleh UNESCO. Itu kita tidak boleh abaikan, kerana kita tidak boleh buat suatu kerja ataupun kajian itu dengan perasaan syok sendiri. No, cannot, ya. Kita mesti ada guideline yang diiktiraf dan yang tertentu lah. Dan juga mengikut akta warisan, kita ada undang-undang, ya, mana boleh buat, mana tak boleh buat, apa yang boleh buat, apa tak boleh buat, prosedur macam mana nak mulakan, itu semua kena ikut peraturan dan undang-undang. Okey, saya rasa itu saja setakat ini. Kalau ada apa-apa soalan, boleh kemukakan kepada saya. Terutamanya tak berapa faham untuk perbezaan salvage dengan ekskavasi. okay. Salvage ni ialah biasanya kerja-kerja dipanggil Islam, kerja-kerja penyelamat. Penyelamat maksudnya gini, kalau kita dah jumpa, kita dah kesan dah satu tapak baru tu, ada dia punya kesan, ada material, ada artifak di situ. Tapi walaupun kita buat salvage, kita ikut peraturan jugalah. Salvage ni maksudnya first thing first, sebelum benda tu musnah, sebelum benda tu lupus,
kita selamatkan dulu, kita ambil dulu naik. Tetapi walaupun ambil naik, salvage kena rekod, ada kaedah tertentu di permukaan. Kita tak touch di bawah. Okay. Bila ekskavasi maksudnya penggalian. Tu the next level, peringkat seterusnya kita buat secara detail. Maksud tadi kita dah angkatkan semua di atas tu, kita dah selamatkan tu kat atas tu, salvage ya. The next step, kita excavate yang benda di bawah tu. Dia ada 2-3 proses. So macam kes dekat bidung itu, tapak kanan di bidung tu, kajian salvage dah dilakukan 2 kali. Sebab tu saya kata kita nak banyak naikkan serpihan tu, dan sampel tu semua ada di UMT dan dekat di bawah simpanan Jabatan Warisan Negara. Okay. So mungkin in future kita akan buat the next step, excavation. Antara salvage dengan ekskavasi. So antara ramai-ramai ini ada yang berminat tak asal saya? Tepuk dada saya sendiri lah, I just share ni. Ya. So saya rasa itu saja untuk sekadar perkongsian tentang pengenalan bidang ini di negara kita. Dan sekiranya sesiapa yang berminat, walaupun kalau sekiranya tak minat pun, just share kepada kawan-kawan. Ada kawan-kawan minat ke apa kan, bolehlah jumpa saya. Okay. So sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.